Okey. Jadi kalau kita kat Merkuri, kalau kita pijak penimbang yang sama tadi, kita baca dia punya bacaan dia jadi 18.5 kg sedangkan berat kita sebenarnya 49 kg. Nampak dia berubah. Sebab apa sekarang ni kita ditindakkan oleh pecutan graviti 3.9 meter per saat kuasa 2 saja. Jadi kalau kita pergi Mars planet apa? Marikh . Jadi Mars pun sama sebab dia punya pecutan graviti kecil, dia daya yang bertindak ke atas kita kecil, daya graviti tu kecil jadi kita akan rasa badan kita lagi ringan. Jadi bila kita punya daya yang bertindak atas badan kita tu kecil, kita punya badan tu kita akan rasa ringan. Tapi dia tak semestinya bagus tau badan kita ni rasa ringan ni. Sebab tu kamu punya astronot tu kamu tengok nanti dia ada kesan-kesan kat badan dia bila dia duduk kat kawasan yang graviti rendah. Yang ni kalau kita kat Jupiter. Kalau kat Jupiter daya graviti dia kamu nampak 24.79. Jadi kalau kita berat 49 je tapi kita akan rasa berat badan kita macam 124 kg. Jadi kita akan rasa badan kita berat lah kalau kita ada kat Jupiter. Kalau Saturn, kalau Saturn dia tak berubah sangat, dia 10.4. Jadi mungkin kita boleh okey lagi kalau kat Saturn. Jadi Uranus kita rasa ringan sikit. Jadi sebenarnya badan kamu ni rasa berat ke ringan sebab daya graviti. Jisim tu memang banyak tu lah kita punya jirim dalam badan kita kan. Tapi daya yang bertindak ke atas badan tu yang menyebabkan kita rasa kita punya badan tu berat ke ringan tu. Okay, jadi kat Neptune berat kamu akan jadi lebih sikit, jadi 55.8 kg. Okay, jadi balik kepada kita punya slide tadi. Cuba kamu buat kiraan ni. Okay, jadi dia kata kat sini, daya graviti bumi menyebabkan objek yang jisim 1 kg mengalami pecutan 5 ms-2 di angkasa lepas kan. Jadi berapakah pecutan bagi objek dengan jisim 3 kg di tempat yang sama? Yang ni kena kira ke tak kira? Siapa tahu macam nak jawab soalan ni? Yang ni kena kira ke tidak? Apa jawapan dia? Dia kata kalau satu objek 1 kg ada kat angkasa lepas, pecutan graviti yang dialami dia 5 ms-2. Kalau kata dia berada kat tempat lain, kalau dia jisim dia 3 kg tapi dia kat tempat yang sama, apakah pecutan graviti yang dialami oleh objek tu? Ada perubahan ke tak ada perubahan? Ada ke tak ada? Ada. Ada ke? Tak ada. Kenapa tak ada? Kamu tengok formula G tadi. G sama dengan G M over R kuasa 2 kan? Ya. Yang ni jisim orang ke jisim apa? Jisim objek. Kan? Jisim. Yang ni jisim Jisim bumi. planet kan? Jisim bumi kan? Betul tak? Jadi katakan objek tu kat angkasa, angkasa tu maknanya dekat luar bumi sikit lah. Yang ni jisim planet kita. Ada tak jisim orang tu dalam equation? Cikgu. Cikgu nak tanya. Kalau kita nak cari pecutan graviti tapi kita guna formula W sama dengan mg boleh ke? Kita cari yang G. Kalau kita nak pakai formula pecutan graviti, kita kena tengok kita ada kat mana. Kalau kita ada kat bumi, kita kena still make sure kalau bumi tu dia pakai jejari bumi baru kita boleh pakai formula W sama dengan mg tu. Kalau kata dia berada atas sikit daripada bumi, kita tak boleh pakai formula tu dah sebab G tu akan jadi nilai yang berbeza. Betul tak? Jadi sebab dia berubah dengan R ni kan. Jadi kalau kata kita pakai formula W sama dengan mg, kita anggap kita punya R tu nilai jejari bumi tu. Tapi kalau kata dia berada 2R macam yang ni, dia bukan berada dekat dengan bumi, nampak tak pecutan dia 5.
Jadi kamu tak boleh guna formula W sama dengan mg lah untuk soalan ni. Faham tak? Faham, terima kasih cikgu. Okay, jadi kat sini dia bagi jisim planet je. Jisim objek tu tak ada kan. Jadi jisim objek tu tak main peranan. Macam kata objek yang jatuh bebas, ingat tak dulu kamu punya objek jatuh bebas. Dia tidak dipengaruhi oleh jisim dia. Kan? Objek besar atau kecil akan mengalami pecutan graviti yang sama. Jadi kalau dia berada di tempat yang sama, maknanya R dia sama, dia tak kira dia 100 kg ke, dia 1 kg ke, dia akan alami 5 ms-2. Jadi kalau soalan macam ni sebenarnya trick question, dia bukan suruh kamu kira. Dia nak suruh kamu jawab tiada perubahan pada pecutan graviti itu kerana jisim objek tidak mempengaruhi kamu punya pecutan graviti. Faham tak? Faham tak? Jadi tak semestinya semua soalan tu kamu kena kira. Ada soalan, dia soalan kefahaman untuk kamu. Jadi tidak, jawapan dia tak lah, tak ada perbezaan. Alright, jadi soalan bawah ni kita kena kira. Okay, diberi satu lokasi terletak 5 km dari permukaan bumi. Jadi yang ni nampak tak? Dia ada jarak sikit dari bumi kan, kata yang ni R. Sekarang ni dia 5 km daripada R tu, 5 km. Okay. Jadi objek tu kat sini. Okay, jadi dia kata jejari bumi, dia bagi jejari bumi 6.4 darab 10 kuasa 6. Ini jejari bumi ya. Jadi kalau dia kata objek tu 5 km daripada jejari bumi, kamu punya R tu kamu kena ambil 2 orang ni. Kamu kena ambil jarak antara R ni campur dengan yang 5 km ni. Okay? Dan jisim bumi adalah 6 darab 10 kuasa 24. Hitungkan pecutan graviti di lokasi tersebut. Jadi yang ni formula awal kita. Tapi sebab R ni R bumi kan, kita edit sikit R ni lah. Jadi kalau kata dia duduk jauh daripada bumi, dia lebih kurang macam equation kamu yang sebelum ni kita guna. Kita ambil daripada pusat objek tu kepada R bumi tu. Jadi kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia ada tulis formula R campur H. Tu maksudnya jejari bumi tu, kalau kata dia bagi jejari bumi, kamu tambah je lah dengan jarak yang objek tu berada. Kuasa 2. Jadi kita edit sikit formula kita jadi macam ni. Okey, jadi kalau 5 km ni maknanya kita kena tukar kan, dia jadi 5,000 kan. Jadi 5,000 ni kamu kena tambah dengan jejari bumi ni. Cuba kamu kira berapa pecutan graviti yang dialami oleh objek tu. Berapa nilai G ni? Dia tak bagi kat sini. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 kan. Dapat 9.76. 9.76. Okey, betul. Jadi dia pergi jauh sikit daripada bumi ni kan. Jadi masih lagi graviti dia masih kuat lagi. 9.76 ms-2. Semua dapat tak bila kira? Okey, jadi maknanya dia makin kecil lah. Jadi cikgu ada persoalan untuk kamu. Kalau kata tadi kita dah buat graf dia kan, kita buat graf dia. Kalau kita berada jauh daripada bumi, kalau kita berada jauh daripada bumi pun ada daya graviti yang bertindak ke atas badan kamu kan. Tapi kenapa astronot yang ke angkasa lepas tu dia kita kata di dalam zero gravity. Kenapa? Kat mana dia berada tu? Dia berada dekat je daripada bumi, tapi kenapa dia kenapa dia boleh terapung-apung kat angkasa lepas tu? Apa sebab dia? Jadi dia kata jika daya graviti bumi masih bertindak walaupun objek berada jauh daripada bumi, kenapa angkasawan yang berada jauh sikit je daripada bumi tidak mengalami daya graviti? Yang soalan yang cikgu cakap tu yang cikgu tulis kat sini. Kenapa dia tak alami daya graviti?
Apa sebab dia? Kenapa dia boleh terapung-apung? Dia duduk, kalau angkasawan kamu dia duduk kat sini tak? Kat dalam satu kita panggil sebagai space station. Space station ni adalah macam satu satellite besar lah yang yang orbit bumi. Boleh? Tapi dia duduk dekat je, nampak tak? Dia duduk kat orbit setinggi 559 kilometer saja daripada atas permukaan bumi. Tapi kenapa dia mengalami tidak mengalami graviti? Kenapa dia terapung dalam dia punya spaceship tu, space shuttle tu? Apa sebab dia? Cuba kamu kira untuk cikgu yang ni, nilai dia berapa tindakan graviti bumi ke atas dia. Kalau kata dia duduk 559 km daripada bumi, cuba kamu kirakan dengan formula G kamu, berapa pecutan graviti yang patutnya dia alami? GM. Jadi kita guna formula kita dah ubah tadi. Berapa patutnya daya graviti yang dia alami? Yang ni kamu kena convert kan. Kalau dia duduk 559 km, kamu kena tukar jadi meter. Yang ni pun sama. 6.371 darab 10 kuasa 6 meter. Berapa daya graviti yang dia alami? $8.29. 8.29. Betul lah, 8.29. Jadi kalau dia mengalami pecutan graviti 8.29 sebenarnya, tapi kenapa dia dalam tu dia terapung? Apa sebabnya? Kenapa tak ada graviti bertindak kat atas badan dia? Kamu tak pernah terfikir ke? Besar ni lah, ni graviti tu bagi patutnya badan dia ringan sikit je. Tapi dia tak apa-apa, maknanya tak ada graviti bertindak pada dia. Jadi situasi dia sama macam ada dua kes ni, cikgu tunjuk kamu. Okay. Yang ni angkasawan kamu dalam kamu punya space station tu, kamu nampak tak? Yang ni betul lah, dia mengalami zero gravity. Jadi kes tu sama macam kalau kata kamu duduk dalam satu lift, lepas tu lift tu putus. Lift tu putus. Lift tu putus, kan bayangkan. Kata kamu pijak penimbang masa tu. Apa jadi kalau lift putus? Dia apa yang berlaku kat dia? Apa jadi kalau lift tu putus? Kamu duduk dalam lift tu tengah naik atas. Tu tiba-tiba tali lift tu putus. Kabel lift tu. Apa jadi kat lift tu? Jatuh. Dia jatuh dengan apa? Dia jatuh dengan pecutan graviti kan, kita kata dia free fall. Dia jatuh bebas. Jadi kalau satu objek tengah jatuh bebas, kamu berada dalam objek tu, kalau kamu pijak penimbang tu, berapa kamu rasa bacaan penimbang tu? Kata kamu tak panik, kamu nampak penimbang tu, berapa kamu nampak bacaan penimbang tu? Kalau kamu tengah jatuh dengan pecutan graviti ni, kamu ada dalam lift ni, berapa kamu rasa bacaan dia? Tak. Kamu akan dapati bacaan penimbang tu kosong. Faham tak? Jadi kalau kata kita dalam bekas yang tengah jatuh bebas, kita sebenarnya badan kita tu sebenarnya masa tu mengalami tiada daya graviti. Sebab bila dia jatuh ke bawah dengan graviti, kita punya daya normal tu dia jadi kosong. Jadi sama dengan kamu punya space station ni sebenarnya kita bagi dia jatuh, tapi dia jatuh sama dengan bumi kamu punya lengkungan. Betul tak? Dia jatuh pada lengkungan bumi. Jadi dia jatuh tapi dia tak akan sampai ke bumi. Jadi bila dia jatuh, di dalam keadaan jatuh, dia free fall lah kita kata. Kita yang dalam bekas tu, kita akan mengalami situasi yang tak ada graviti. Boleh? Jadi kalau kata orang yang buat cerita Hollywood tu, yang nak buat cerita pasal astronot tu, dia boleh juga
alami situasi yang sama. Kalau dia naik kapal terbang ni, jadi kita ada kapal terbang nama dia Vomit Comet ni kan. Jadi kalau Vomit Comet ni dia akan terbang dalam bentuk parabola macam ni. Jadi waktu dia terbang macam waktu parabola ni, dia akan junamkan diri dia macam objek jatuh bebas. Waktu objek tu bila dia junam waktu bebas tu dalam masa 25 saat tu kamu akan rasa badan kamu macam ni. Tak ada berat. Faham tak? Jadi sebenarnya kalau kita jatuh bebas, katakan kamu jatuh di satu tempat yang tinggi dan tak ada rintangan udara bertindak pada kamu, masa tu kamu punya badan tu kita kira macam kita alami tiada daya graviti. Kita akan rasa badan kita ringan. Tapi of course lah kalau kamu jatuh kat bumi, lama-lama kamu akan sampai tanah kan. Tapi kalau kata satellite, dia jatuh dengan cara yang orbit. Jadi bila dia jatuh, dia tak akan jatuh sampai ke bumi. Macam cikgu tunjuk kamu. Benda ni macam susah sikit nak faham tapi seronok tau. Cikgu lah seronok belajar. Kita tarik dia ke bawah ni. Sekejap lah internet cikgu. Okay. Kita ni model. Okay. Jadi ini satellite kamu kan? Jadi satellite ni dia gerak laju tau sebenarnya. Sebab dia kena jatuh sama dengan lengkungan bumi tu. Jadi yang ni maknanya dia tengah jatuh dalam orbit. Okay. Kalau dia betul-betul, kita tengok orbit dia. Ni gravity force dia. Mana path dia. Jadi kalau dia betul-betul dia punya hal laju tu cukup, baru dia boleh orbit bumi. Jadi kalau dia betul-betul berada pada permukaan bumi ni dia setiap 8,000 kilometer, 8,000 meter dia akan turun 5 meter. Jadi kalau kita pecut, kalau kita punya hal laju tu 8,000 meter per saat, kita boleh pusing bumi tanpa kita jatuh ke atas bumi. Jadi yang tu teori yang Newton bagi. Sekejap. Macam mana cikgu nak tunjuk kamu? Pausekan dia. Jadi ni hal laju dia kan. Jadi yang ni hal laju yang main peranan tu. Kalau hal laju dia tak cukup, dia akan jatuh di bumi. Kalau hal laju dia lebih besar, dia akan keluar daripada orbit bumi, dia akan terlepas. Jadi kata kita kurangkan dia punya jarak ni kan. Jadi kalau kata dia starting satellite tu, kita bagi dia hal laju yang tak cukup, dia akan jatuh ke bumi. Nampak tak? Dia akan jatuh bumi sebab graviti bumi tu tarik. Tapi kalau kata graviti tak ada, jadi kalau graviti tak ada, off, semua objek ni dia ikut hukum Newton yang pertama tu kan, dia akan bergerak dalam garis lurus. Macam tu. Jadi bila ada tindakan graviti, baru dia boleh duduk dalam orbit ni. Tapi hal laju yang ni dia kena cukup laju. Masa dia nak hantar satelit tu, dia kena hantar satelit tu dengan cukup laju, baru satelit tu boleh duduk orbit. Jadi kalau dia hantar salah, yang ni kerja engineer lah, dia kena adjust. Dia katakan hal laju dia terlebih, kan? Jadi bila dia, nampak apa jadi kat dia? Dia akan keluar daripada orbit dia. Jadi yang tu betul-betul dia kena kira macam mana dia kena bagi satelit tu betul-betul jatuh ikut lengkungan bumi tu. Lagi tinggi satelit tu berada, lagi senang lah, dia tak payah laju sangat. Jadi katakan dia duduk jauh sikit. Kalau dia pakai hal laju yang tadi tu, dia akan terkeluar kan. Jadi kalau bagaimana tu? Jadi kalau kata dia duduk jauh sikit sebab daya graviti tu kurang, dia boleh guna hal laju yang kurang. Tapi kalau dia duduk dekat dengan bumi, dia kena guna hal laju yang lebih tinggi. Jadi sama untuk kes ni, sebab kamu punya satelit tu, kamu punya space station tu, dia tengah jatuh, dia tengah free falling ke arah bumi. Tapi sebab dia free falling laju, jadi dia tak akan langgar bumi tu. Jadi sebab tu dalam tu kita mengalami tiada graviti ni, kesan tak ada graviti ni. Dia cikgu bagi kamu video pasal kapal terbang ni. Seronok tengok sebab badan kamu tu masa kamu tengok dia punya flight tu, masa dia nak naik tu, kamu akan rasa badan kamu sangat berat sebab kamu ditindakkan oleh graviti yang lebih tinggi, 1.8 G. Walaupun beza sikit je kan, 0.8 je kan, tapi kamu dah tak boleh nak angkat tangan kamu dah, kamu kena duduk terbaring saja. Lepas tu bila dia dah sampai dia punya puncak, dia punya graf ni, dia akan junam turun. Jadi waktu ni kamu akan rasa badan kamu ringan sangat, tak ada graviti, tiba-tiba badan kamu akan terapung.
Ni semua ni disebabkan oleh cara kita jatuh. Boleh? Tu cikgu tunjuk kamu video dia. Jadi yang ni homework untuk kamu. Jadi kalau astronot ni, kalau dia lama-lama dalam space station tu, badan dia akan jadi berubah. Badan dia akan berubah sebab bila graviti ni rendah, badan kita akan ubah sikit-sikit pasal badan dia untuk adapt dengan suasana tu kan. Jadi bila dia sampai bumi, dia akan jadi lembik sangat. Nanti kamu tengok apa yang berlaku kat dia. Cikgu nak kamu lengkapkan. Kamu cari apakah kesan graviti rendah dan tinggi kepada tubuh badan manusia. Jadi kalau rendah, apa jadi kat dia punya tulang dia, apa jadi kat saiz paru-paru dia, macam mana dengan sistem peredaran darah dia, jantung dia pun berubah. Jadi kalau kata duduk dalam graviti tinggi pun dia akan bagi kesan pada badan dia juga. Jadi bila dia sampai kat bumi balik, dia akan rasa lemah. Sebab bila dia duduk dalam graviti rendah tu badan dia berubah. Jadi takat tu je kita nak belajar ini. Ada tak kamu soalan nak tanya? Susah tak? Susah tak Merah? Suara cikgu tak jelas Ya. Putus-putus. Ya. Alah. Tak apa. Nanti cikgu uploadkan video ni nah. Kamu faham tak kamu nak kena buat apa? Cari. Cikgu nak kamu cari kesan graviti pada tubuh badan manusia. Ni aktiviti ada dalam buku teks kamu, dia tak bagi jawapan. Jadi kamu cari, dia ada banyak kat internet, kamu tengok apa jadi kat dia. Nanti cikgu akan link kat kamu sikit bahan untuk kamu tengok. Jadi yang pasal satelit ni kita akan belajar lagi tau. Lepas ni kita akan belajar kenapa satelit tu, macam mana saintis ni launchkan satelit ni masuk dalam orbit semua tu. Okay, yang ni cikgu intro je kat kamu. Okey ke? Okey. Sorry ini kelas kita tak lancar sangat. Sebab internet connection cikgu pun tak stabil. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh tamatkan kelas kita lah.